Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita di dalam sesi tazkirah bersama saya, Nuraini binti Nasirun Alaizhirun. Tajuk yang akan saya kongsikan dalam sesi pada kali ini ialah Bukit Uhud dari perspektif Sirah Nabawiyah. Secara umumnya, Sirah Nabawiyah merujuk kepada rakaman seluruh kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dari kelahiran sehinggalah kewafatan baginda. Tujuan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk mendapatkan gambaran kehidupan Islam yang sebenar melalui kehidupan baginda. Seterusnya, ia akan menjadi teladan dan pedoman untuk kita menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Jemaah umrah terutamanya yang tiba di Madinah akan dibawa menziarahi beberapa lokasi yang berkaitan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lokasi yang wajib dilawati ialah Bukit Uhud. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan juga Uthman bin Affan menaiki Bukit Uhud, bukit ini bergegar. Lalu baginda bersabda, yang bermaksud, tetaplah, yakni jangan bergerak wahai Uhud. Sesungguhnya di atas kamu terdapat Nabi, As-Siddiq, iaitu Abu Bakar, dan dua orang yang syahid dengan merujuk kepada Umar dan Osman. Hadis ini menunjukkan kemuliaan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berinteraksi dengan makhluk, walaupun makhluk itu tidak bernyawa. Di dalam hadis lain daripada Abu Humaid radhiyallahu anhu berkata, kami pulang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Tabuk. Apabila tiba di Madinah, baginda bersabda yang bermaksud, ini adalah kota yang baik dan ini adalah Uhud, iaitu bukit yang mencintai kami dan kami mencintainya. Hadis ini jelas merakam rasa cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bukit ini. Bukit Uhud sangat dekat di hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda membuat perbandingan ganjaran pahala di dalam beberapa hadis. Daripada Tauban radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang solat ke atas jenazah, maka baginya satu qiraat. Adapun jika dia menyaksikan pengebumiannya, maka baginya dua qiraat. Satu qiraat itu pahalanya seperti bukit Uhud. Hadis ini menunjukkan bandingan pahala yang besar sebesar bukit Uhud kepada mereka yang menunaikan solat dan menyaksikan pengebumian jenazah. Sekarang mari kita lihat beberapa fakta tentang Bukit Uhud. Bukit Uhud terletak 5 kilometer dari kota Madinah. Uhud bermaksud bersendiri atau terputus. Bukit ini terpisah dari banjaran bukit-bukit yang lain. Namun begitu, Bukit Uhud adalah salah satu bukit yang terbesar dan terpanjang di kota Madinah. Panjangnya dari timur ke barat ialah 6 kilometer. Ketinggiannya dari aras laut ialah 1000 meter dan dari aras muka bumi 450 meter. Uhud berwarna kemerah-merahan. Gambar ini saya rakam ketika ke Madinah selepas mengerjakan ibadah umrah pada tahun 2017. Ketika ini saya berada di atas Bukit Ar-Rumah atau Bukit Pemanah.
Di sinilah berlakunya Perang Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Perang ini berlaku di antara tentera Islam dan tentera Quraisy Mekah. Seramai 70 orang tentera Islam gugur syahid. Di antaranya termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan bukit ini kelihatan makam syuhada Uhud. Manakala di sebelah kanannya pula ialah Masjid Said Ash-Shuhada. Bukit yang kemerah-merahan itulah Bukit Uhud. Apabila berada di sini, barulah saya faham kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat bandingan ganjaran sebesar Bukit Uhud di dalam beberapa hadis. Apakah ganjaran pahala solat di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram? Apabila berada di Madinah, ada dua kategori jemaah. Sama ada jemaah yang baru tiba dari Mekah selepas menunaikan haji ataupun umrah, ataupun jemaah yang akan bergerak ke Mekah untuk menunaikan ibadah yang sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, baginda Nabi bersabda yang bermaksud, solat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 solat di tempat yang lain, melainkan Masjid Al-Haram. Dan solat di Masjid Al-Haram lebih baik daripada 100,000 solat di tempat lain. Hadis ini menggambarkan kelebihan bersolat di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Lalu, apa kaitan Bukit Uhud dengan ibadah haji dan umrah? Apa yang berlaku di Bukit Uhud tidak ada kaitan dengan rukun atau wajib haji maupun umrah. Namun, lawatan ke Bukit Uhud merupakan satu penyaksian dengan mata tentang keadaan fizikal bukit yang besar dan panjang. Bukit Uhud adalah perumpamaan ganjaran pahala orang yang menunaikan solat dan menyaksikan pengebumian jenazah. Jemaah haji dan umrah yang hadir di Tanah Haram Mekah dan Madinah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ganjaran. Di antaranya ialah ganjaran pahala orang bersolat sebanyak 1000 kali ganda di Masjid Nabawi dan 100,000 kali ganda di Masjid Al-Haram. Manakala solat jenazah dilakukan pada setiap kali selepas solat waktu di kedua-dua masjid ini. Oleh itu, kepada jemaah haji dan umrah yang masih berada di Tanah Haram Mekah atau berada di Madinah, rebutlah peluang untuk mendirikan solat, termasuklah solat jenazah di kedua-dua masjid ini. Sebagai kesimpulannya, mempelajari sirah nabawiyah memberi kefahaman kepada kita tentang agama dan kehidupan sebagai Muslim. Baginda Nabi SAW menunjukkan akhlak yang baik bukan sahaja kepada makhluk yang bernyawa, malahan juga kepada makhluk yang tidak bernyawa seperti Bukit Uhud. Kesenangan kita beribadah pada hari ini adalah hasil dari pengorbanan pejuang agama yang terdahulu. Makam syuhada Uhud itu adalah salah satu daripada buktinya. Menjadi jemaah haji dan umrah membuka ruang kepada kita untuk mengejar pahala yang berganda. Semoga kita semua terus istiqamah dalam beribadah walau di mana pun kita berada. Sekadar itu dulu dari saya untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.